Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Muslim radhiyallahu anhu qala dakhaltu masjid Hims fa idza fihi halqah fiha 32 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihim syabun akhal barrazut thanaya muhtabin fa idza ikhtalafu fi shay'in sa'aluhu fa akhbarahum fantahaw ila khabarihi. Qala qultu man hadha? Qalu hadha Mu'adh bin Jabal. Qal faqumtu ila as-salah. Qal fa'aradtu an alqa ba'dahum falam aqdir ala ahadin minhum insarafu. Falamma kana al-ghad dakhaltu فإذا معاذ يصلي إلى سارية. قال فصليت عنده فلما انصرف جلست بيني وبينه السارية ثم احتببت فلبثت ساعة لا أكلمه ولا يكلمني. قال ثم قلت والله إني لأحبك لغير الدنيا أرجوها أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال فلأي شيء؟ قال قلت لله تبارك وتعالى. قال فنثر حبوتي ثم قال فأبشر إن كنت صادقا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله تبارك وتعالى في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال ثم خرجت فألقى عبادة بن الصامت. قال فحدثته بالذي حدثني معاذ. فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى
annahu qala haqqat mahabbati 'alal mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutabadhilina fiyya ala manabira min nur yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyuna was-siddiqun atau kama qala. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad daripada Abi Muslim radhiyallahu an. Tuan-tuan, Abu Muslim ni dia bukan sahabat, dia daripada kalangan tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi, maka dipanggil dia ni, nama betul dia Abdullah bin Thawb, nama betul dia, tapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Muslim. Dia cerita satu pengalaman dia ketika dia pergi ke Syria. Dia kata, dakhaltu masjidah Hims. Dia kata, aku sampai di Syria, aku masuk satu masjid di satu tempat, nama tempat tu Hims. Tuan-tuan boleh balik Google. Hims, Ha Mim Sad, di Syria. Hari ini dia dah jadi padang jarak, padang terkukung. Di situ banyak kubur para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Flat akibat daripada pertempuran yang berlaku di Syria pada hari ini di antara rejim Bashar al-Assad, di antara Syiah dan Sunnah dengan Sunni. Bandar Hims hancur lebur. So Abu Muslim cerita, dia kata satu hari dia pergi ke Syria, pada masa tu dia panggil Syam. Dia sampai sana, dia masuk dalam satu masjid di tempat yang bernama Hims. Fa idza fihi halqah. Dia kata bila masuk masjid, dia nampak ada satu halaqah. Ada satu kumpulan orang duduk lengkong, ada seorang duduk bercakap, orang lain duduk dengar. Fiha 32 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada tu dia kata 32 orang, dia kira 1 2 3 32 orang, semua sahabat Nabi. Qal, kata dia, wa fihim syabun aqhadu barraqus thanaya. Dalam pada 32 orang tu, dia kata ada seorang, dia ni agak outstanding. Nampak dia tu lebih timbul daripada hak lain. Dia ni outstanding. Dia ni satu budak muda yang mata dia bercelak, barraqus thanaya, gigi putih melepak, orang segak. Ada 32 orang duduk lengkong tu. Dalam 32 orang tu ada seorang ni memang siapa pun dia ni eye catching. Dia tarik mata orang bagi tengok dia. Dia dengan satu orang segak, dengan mata bercelak, comel, dengan gigi putih melepak. Muhtabin, dia duduk dalam keadaan muhtabi. Ataupun dia panggil qurfusa dalam bahasa Arab. Muhtabi, orang Melayu ni dia pelingkup. Duduk ni duduk sunnah Nabi. Tapi orang Melayu panggil duduk Cina kalah judi. Orang Melayu jahat. Maksudnya apa? Duk angkat lutut naik bagi tegak tu, tangan peluk lutut. Itu dipanggil muhtabi. Itu satu perkataan lagi dia panggil qurfusa, khafra fa sad alif hamzah, qurfusa. Duduk itu sunnah Nabi. Nabi selalu lepas subuh Nabi duduk macam tu. Nabi penat duduk atas lantai, penat lutut tu, peluk lutut tu, macam orang sejuk tu. Ada satu hadis dalam Riyadhus Salihin kata, sahabat tengok Nabi duduk macam tu, nampak khusyuk Nabi ni, kata. Tapi duduk muhtabi ataupun duduk qurfusa ini makruh ketika dengar khutbah Jumaat. Makruh. Dalam keadaan lain, Nabi duduk macam tu. Sama macam tashbik. Tuan-tuan pernah dengar tashbik? Ni, jari masuk dulu tu. Ni dia panggil tashbik. Tashbik ni
dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika sembahyang ataupun menunggu waktu sembahyang. Dalam waktu lain tak dilarang. Sebab ada hadis kata Nabi biasa tashbik. Tapi Nabi larang waktu bila? Waktu duduk dalam masjid, sama ada duduk saja ataupun duduk kerana nak tunggu waktu sembahyang. Tashbik dilarang. Qurfusa ataupun muhtabi tadi ini juga adalah duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi makruh waktu khutbah Jumaat. Baik. Kata Abu Muslim ni tadi, dia kata dia pergi satu masjid dekat Hims, dekat Syam, dekat Syria. Dia kata bila dia masuk tengok ada satu kumpulan orang, lebih kurang 32 orang duduk lengkong macam tu. Dalam 32 tu ada seorang, dia kata dia ni dengan mata bercelak, dengan gigi putih segak, agak menarik perhatian siapa-siapa pun yang tengok. Dia kata dia ni duduk dalam keadaan muhtab, duduk dalam keadaan peluk lutut macam tu. Fa idza ikhtalafu fihi syai'un sa'aluhu. Dia ni yang menarik perhatian Abu Muslim tadi ni, dia ni satu orang yang apabila ada kemusykilan, apabila ada masalah timbul dalam masyarakat, dialah orang yang orang tanya. Bila timbul ada satu persoalan, timbul ada satu benda yang muskil, yang nak kepada jawapan, memang orang tak cari orang lain, orang akan pergi cari dia ni. Fa akhbarahum fantahau ila khabarih. Apa jawapan dia, itulah pegangan orang. Makna dia ni satu orang yang kalam dia kalam masmu', orang Arab kata, dia cakap orang dengar. Qultu man haza. Abu Muslim ni bila dia tengok dahlah dia ni nampak lain daripada orang lain, nampak dia dengan segak dia, persoalan apa pun orang tanya dekat dia, jawapan dia orang pegang pakai dan sebagainya, dia bisik dekat orang lain. Man haza? Siapa dia ni? Dia kata. Qalu haza Mu'az bin Jabal. Sahabat-sahabat lain kata, inilah Mu'az bin Jabal. Saya nanti baca hadis cerita pasal siapa dia Mu'az bin Jabal ni. Orang bagi tahu dekat Abu Muslim, haza Mu'az bin Jabal. Inilah Mu'az bin Jabal. Nama besar. Qal faqumtu ila salah. Tak lama masuk waktu semayang, dia kata aku pun bangkit nak semayang sama-sama depa ni. Fa aradtu an alqa ba'dahum. Falam aqdir ala ahadin minhum insarafu. Dia bila habis semayang, dia nak pergi tanya salah seorang daripada 32 orang ni, dia nak pergi tanya lebih lanjut lagi tentang Mu'az bin Jabal ni. Tapi tak dan, dia kata pasal apa? Habis semayang, mereka ni pakai bangkit, pakai keluar, pakai kasut balik. Jadi dia tak dan nak tanya hari itu. Falamman sarafa jalastu baini wa bainahu sariyah. Dia kata falamma kana al-ghad, esok dia kata, dia pergi lagi masjid tu. So dia duduk tak puas hati ni, dia nak tahu lagi lebih lanjut siapa dia Mu'az bin Jabal ni. Esok awal-awal dia sudah pergi ke masjid tu. Dakhaltu, dia kata aku masuk dalam masjid, fa idza Mu'az yusalli ila sariyah. Bila sampai masjid, dia pergi awal dah. Mu'az lagi awal daripada dia. Dah duduk ada dah di masjid tu, Mu'az semayang berdekatan dengan tiang dalam masjid tu. Sariyah ni tiang. Qal fasallaitu indah, dia pergi semayang sebelah dengan Mu'az bin Jabal ni. Falamman sarafa jalastu baini wa bainahu sariyah summa istababtu. Aku semayang di sebelah Mu'az bin Jabal. Dia kata bila Mu'az bagi aja salam, dia kata aku tak bagi can. Dia lompat seketui pergi duduk di depan Mu'az bin Jabal. Lompat pergi duduk di depan Mu'az bin Jabal. Antara aku dengan Mu'az, dia kata tiang tadi, dia kata aku duduk beradab dengan dia. Falabithtu sa'atan la ukallimuhu wa la yukallimuni. Dia kata bila aku dapat ya duduk berdepan dengan Mu'az bin Jabal ni, aku jadi kelu, tak boleh nak bercakap, aku tak kata apa, Mu'az pun tengok aku tak kata apa, dia kata.
Dia tengok yang kata hadis ni, dia cerita to the detail apa yang jadi itu. Qal summa qultu wallahi inni la uhibbuka bighairi dunya arjuha usibuha minka wala qarabata baini wa bainak. Terbit di mulut dia suara, dia kata dekat Muaz bin Jabal ni, dia kata wallahi, demi Allah, dia kata inni la uhibbuk, aku sayang kat hang. Baru jumpa sekali tu aja, tapi duk usyar daripada jauh, duk tengok tu, dalam hati sudah bersemi rasa sayang kepada Muaz bin Jabal. Tuan ni kata sahabat Nabi. Tengok tu dia dah mai dah dalam hati ni. Bila dia tengok Muaz bin Jabal ni, walau tak bercakap, walau tak apa, dalam hati ni duk berbunga dah. Dia kata aku sayang dia ni. Nak bercakap keluar tak terbit di mulut dia, Muaz pun tak kata apa, duk tengok dia, keluar suara tu, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, inni la uhibbuk, aku sayang dekat hang, li ghairi dunya, aku bukan sayang hang kerana dunia, dia kata. Arjuha usibuha, bukan kerana dunia yang aku harap nak dapat daripada hang, tak ada. Aku sayang hang ni bukan kerana hang ada duit, kok esok hang boleh bagi kat aku, bukan. Aku bukan sayang hang kerana dunia. Dan aku sayang hang ni wala qarabata baini wa bainak, bukan kerana aku nak pi himpit, nak pi jadi orang kanan hang, nak duduk dekat hang, bukan, dia kata. Aku bukan sayang hang kerana harap duit hang, aku bukan sayang hang kerana aku nak jadi orang kanan hang, tak ada, dia kata. Qal, Muaz kata kat dia, fali ayyi syai', dah tu tak tahu mai habaq sayang kat aku pasal apa? Muaz tanya dia. Qal qultu, kata Abu Muslim, dia kata lillahi tabaraka wa ta'ala, aku sayang hang kerana Allah, Allah tabaraka wa ta'ala. Qal fa'abshir in kunta sadiqan, Muaz kata dekat dia, bergembiralah kalau cakap hang ni benar, kalau sungguh hang sayang aku kerana Allah, kalau sungguh macam yang hang kata ni, hang sayang aku kerana Allah, hang boleh bergembira dah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mutahabbuna fillahi tabaraka wa ta'ala fi dhillil 'arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Dia kata kalau sungguh hang sayang aku kerana Allah, hang boleh seronok dah. Pasal apa? Pasal aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa sayang kawan dia kerana Allah, tak ada kerana benda lain, esok di hari akhirat esok, di padang mahsyar esok, tidak ada satu tempat teduh pun, melainkan siapa dapat tempat teduh, itu teduhan yang Allah bagi dekat dia. Di antara orang yang akan dapat teduh tu ialah orang yang sayang saudara dia kerana Allah. Jadi kalau sungguh hang sayang aku kerana Allah, dia kata hang boleh seronok dah. Pasal Nabi habang, Nabi kata siapa masa atas dunia ni dia sayang kawan dia kerana Allah, di hari akhirat yang tak ada tempat teduh, melainkan semua orang akan kena panas terik di padang mahsyar, orang ni akan dapat teduh. Siapa dia? Orang yang masa hidup atas dunia dia sayang kawan dia kerana Allah. Part tu yang kata Nabi SAW kata siapa sayang kawan dia kerana Allah, di hari akhirat tempat panas esok dia dapat teduh. Part tu ada di dalam hadis At-Tirmizi, dan hadis itu sahih. Hadis yang kita baca ni riwayat Imam Ahmad, hadis ini hasan, panjang, tapi bahagian hak kata siapa sayang kawan dia kerana Allah, hari akhirat esok dia dapat teduhan di padang mahsyar, bahagian itu dalam hadis At-Tirmizi, itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Abu Muslim tabi'in ni, dia kata summa kharajtu, dia dengar banyak tu aja daripada Muaz bin Jabal, tak apa dah, bangkit keluar daripada masjid. Lepas habis sahlera semayang, bangkit keluar daripada masjid. Fa'alqa Ubadah bin As-Samit, dia jumpa pula dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit.
Dan ni Ubadah bin Samit ni di mana kubur dia? Di Baitul Maqdis. Siapa yang dapat peluang, ada rezeki di ziarah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, bila masuk kawasan maqbarah, kawasan perkuburan orang Islam di situ, masuk daripada pintu rusuk tu, masuk langkah tak apa jumpa dah kubur Ubadah bin As-Samit ni, sahabat besar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim ni bila dia keluar aja daripada masjid tu, keluar jumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Ubadah kata dekat dia, fahaddas, kata dia kepada Ubadah, kata Abu Muslim kepada Ubadah, dia kata fahaddastuhu billadhi haddathani Muaz. Dia jumpa Ubadah, dia kata ni, saya tadi masuk masjid jumpa dengan Muaz bin Jabal. Dia bagi tahu kat saya, siapa-siapa masa hidup atas dunia ni, kalau dia sayang kawan dia, saudara dia kerana Allah, di hari akhirat esok, di waktu semua orang kena jumuk panas di padang mahsyar esok, dia akan dapat teduhan daripada Allah. Abu Muslim pi habaq dekat Ubadah bin Samit. Faqala Ubadah bila dengar, dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala haqqat mahabbati 'alal mutazawirin fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutabadzilin fiyya. Ubadah pula bagi pula satu hadis pula dekat Abu Muslim ni. Dia kata hak tu hak Muaz habaq dekat hang. Ni aku nak habaq dekat hang. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Tonton tengok yang kata sahabat Nabi ni. Apa hak Nabi kata ni semua ada dalam kepala depa. Semua ada dalam ingatan depa. At any time depa boleh petik keluar apa yang Nabi kata. Sayang depa kepada Nabi ni, sayang depa kepada Nabi ni sampai apa hak Nabi kata, doa dalam kepala depa. Doa dalam hati depa. Doa ada dalam amalan depa. Kata Ubadah bin Samit kepada Abu Muslim ni, dia kata hak tadi hak Muaz habaq dekat hang, hak ni aku nak habaq dekat hang. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Tuhan kata apa? Haqqat mahabbati 'alal mutazawirin fiyya. Allah kata dalam hadis qudsi, wajiblah kasih aku kepada orang yang saling menziarahi kerana Allah. Kita ziarah kawan kita, kita ziarah kerana Allah. Wajib kasih sayang aku, Tuhan kata kepada dia. Wa haqqat mahabbati 'alal mutabazilina fiyya, dan wajiblah kasih aku kepada orang yang sanggup berkorban kerana kawan dia, kerana Allah. Siapa yang sanggup berkorban untuk kawan dia kerana Allah, wajib kasih sayang Allah dekat dia. Bahkan ala manabira min nur, di hari akhirat esok Allah akan letak dia ni di atas mimbar daripada cahaya. Manabir, mimbar. Di hari akhirat esok orang duduk ramai-ramai ni, dia Allah letak atas mimbar. Mimbar itu daripada cahaya. Yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyuna was-siddiqun. Dalam hadis kursi itu Tuhan kata apa? Sehinggakan para nabi dan para siddiqun, orang-orang yang benar, seolah-olah macam iri hati melihat kemuliaan yang Allah bagi kepada orang ini. Hadis itu hadis hasan, riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia Muaz bin Jabal ni? Dia sahabat Nabi. Dia termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Dia bukan sahaja sahabat Nabi, tapi dia di antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Tuan-tuan, orang yang awal masuk Islam dengan kita tak sama. Sedepa ambil Islam dalam keadaan susah payah, tak sama. Kan Nabi isteri ramai. Isteri Nabi yang pertama siapa dia? Khadijah. Siapa yang betul-betul susah sungguh-sungguh dengan Nabi ni?
Khadijah. Sebab dia kahwin dengan Nabi sewaktu Islam baru nak dibawa ke tengah masyarakat. Dia susah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia habis duit untuk dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala derita, segala susah Nabi, dialah saksi yang melihat. Maka tidak sama sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam awal-awal dulu berbanding dengan hak Islam kemudian ni. Tak sama. Sebab dia terima Islam suatu Islam betul-betul kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muaz bin Jabal ini orang Yasrib. Yasrib ni apa tuan? Orang Madinah. Dia ni memang anak jati Madinah. Dia masuk Islam kerana diperkenalkan oleh satu sahabat lain yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab pergi approach dia, cerita kat dia tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Dia tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Maka dalam sejarah Islam, Muaz bin Jabal ini terselit satu nama lain, iaitu Mus'ab bin Umair. Ini pun satu sahabat. Dia ni terkenal sebagai satu orang sahabat yang gigi jarang. Mus'ab bin Umair ni gigi dia jarang. Sehingga ke sahabat lain, bila orang tanya tentang Mus'ab bin Umair, mereka kata Mus'ab bin Umair, bila dia bercakap, nampak kebijaksanaan terbit di celah-celah gigi dia. Dia kata, dia tak cakap kosong. Mus'ab bin Umair, dia bila dia bercakap ni, bijak tu nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Muaz bin Jabal ini terkenal sebagai satu orang yang segak dan bijak. Ya, Nabi nak hantar orang pergi berdakwah. Nabi tengok sahabat ada, Nabi pilih siapa? Muaz bin Jabal. Sebab dia satu orang yang cerdik, bijak. Di Madinah, di Yasrib pada masa tu, dia terkenal. Bukan terkenal pasal segak dia sahaja, tetapi terkenal kerana kebijaksanaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Anasan yaqul, jama'a al-Quran ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah kulluhum minal ansar, Muaz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid. Qala Qatadah, qultu li Anas, man Abu Zaid? Qal ahadu umumati, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Qatadah ni dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Nama betul dia Qatadah bin Da'amah, nama betul dia. Dia kata dia pernah dengar Anas bin Malik bagi tahu. Anas ni siapa dia tuan-tuan? Oh, ni sangat popular. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Bukan saja sahabat, dia khadam Nabi. Dia wafat tahun 91 Hijrah. So, dia masuk Islam budak-budak Nabi hijrah Mekah mai Madinah, mak dia Ummu Sulaim terus bawa dia pergi bagi dekat Nabi. Dia kata, aku tak ada apa nak bagi dekat engkau ya Muhammad. Dia kata, tapi aku sayang engkau. Aku ada budak ni aja, anak ni kecil je masa tu. Dia kata, ni saja, terimalah dia sebagai khadam engkau. Start pada tu 9 tahun, 10 tahun dia jadi khadam Nabi sehingga Nabi wafat. Anas bin Malik. Qatadah kata dia dengar Anas bin Malik kata, Anas kata, jama'al Quran ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah. Anas bin Malik kata zaman Nabi suruh 4 orang ni, suruh jaga ayat-ayat Quran yang Allah turun mai dekat Nabi, wahyu Quran yang turun mai ni, 4 orang ni jadi orang-orang penting untuk nak menjaga ayat-ayat Quran yang duk turun ni. Kulluhum minal ansar, 4 orang ni orang Madinah, orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Siapa dia? Muaz bin Jabal. Dia nombor 1. Dia ahli Quran. Zaman Nabi lagi dah. Muaz memang Nabi pilih. Bab Quran, di antara orang yang jaga ialah Muaz bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'b, Ubay bin Ka'ab. Kan zaman Sayyidina Umar,
Dialah orang yang mula-mula himpun orang semua bulan Ramadan buat semayang malam bulan Ramadan yang dipanggil tarawih ni. Siapa yang Umar suruh jadi imam? Siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Ini orang Quran. Wa Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ini juga ahli Quran. Ini semua orang kenal di Madinah. Sebut nama-nama ni, ini ahli Quran. Siapa yang pilih mereka? Nabi SAW yang pilih mereka. Dan seorang lagi, Abu Zaid. Yang ni nama orang tak familiar, orang tak kenal. Maka Qatadah tanya, qultu li Anas. Dia kata, Anas, man Abu Zaid? Abu Zaid ni siapa? Muaz bin Jabal aku kenal. Ubay bin Ka'ab aku kenal. Zaid bin Sabit aku kenal. Abu Zaid ni siapa? Qal, kata Anas bin Malik, ahadu umumati. Dia kata Abu Zaid ni salah seorang daripada pakcik aku sebelah bapa aku. Ammu pakcik. Salah seorang daripada pak menakan aku sebelah bapa aku. Oh, dia kata tak apa. Orang tak apa kenal Abu Zaid ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya apa? Muaz bin Jabal ini orang hebat. Dia dipilih oleh Nabi SAW untuk nak jadi ahli Quran pada zaman Nabi SAW. Ada pula satu peristiwa dia dengan Nabi dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik. Dia kata anna Nabi Allah SAW wa Muaz bin Jabal radifuhu ala rahl. Kata Anas bin Malik, dia kata satu hari Nabi naik kenderaan, Nabi mod, tahu mod? Nabi carry, Nabi mod Muaz bin Jabal. Kan? Naik unta tu, Nabi, kemudian Nabi boncengkan, itu cakap lagu cara Kuala Lumpur. Kan? Nabi boncengkan, tak sedap. Nabi mod Muaz bin Jabal di belakang. Sedap. Dia kata, bunyi pun mantap. Bila kata mod ni mantap. Bonceng ni dia tak mantap. Tapi itulah makna dia. Anas kata satu hari Nabi SAW naik kenderaan, Nabi mod, Nabi carry di belakang dia Muaz bin Jabal. Tengah duduk jalan, Nabi kata, ya Muaz. Nabi panggil dia, ya Muaz. Dia duduk belakang. Qal labbaika Rasulullah wa sa'daik. Tu bahasa sopan dengan Nabi tu. Kalau Nabi kata, dia kata, ya Muaz, dia kata, na'am, cukup dah. Saya. Ya Muaz, ana. Cukup dah. Ana ya Rasulullah, cantik sikit. No. Muaz bin Jabal kata apa? Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Oh, cantik, tuan-tuan. Cantik tu. Tu bahasa respect. Rapat punya respect. Kan? Apa maksud dia? Bila Nabi kata dekat dia, ya Muaz, dia kata, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Dia kata, aku sahut panggilanmu, ya Rasulullah, dan bahagialah ke atas engkau. Hadis ni tuan-tuan, dia nak cerita, bukan saja dia nak cerita apa cerita yang ada dalam hadis tu, tapi dia selit masuk respect sahabat kepada Nabi itu. Kita hari ini respect kita macam mana? Bila orang sebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut kata sallallahu alaihi wasallam. Respect kita dekat Nabi. Sayang kita dekat Nabi, kita tunjuk macam tu. Okay. Bila dia menyut, dia kata labbaika Rasulullah wa sa'daik. Dia kata, aku sahut panggilanmu ya Rasulullah, berbahagialah Tuan. Nabi senyap, tak kata apa. Dosa Nabi kata pula, ya Muaz. Panggil lagi sekali. Qal, kata Muaz apa? Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Dia ulang lagi sekali. Aku sahut panggilanmu ya Rasulullah, berbahagialah kamu. Nabi tak kata apa. Lepas itu Nabi kata, ya Muaz, 3 kali. Dan nampak dah kita habaq dalam kuliah dulu, repeat. Repeat ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh panggil sekali, dia kata saya cukup dah. Nabi nak habaq apa boleh habaq dah. No, Nabi repeat, ya Muaz, ya Muaz, ya Muaz. Bolehkah kita kata apa Nabi ni buang masa ni cakap tu ya lah? Tak boleh. Sebab itu kaedah yang digunakan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk pentingnya benda hak Nabi nak abang sekali lagi. Okey. 3 kali Nabi panggil dia ya Muaz, 3 kali dia jawab labbaika Rasulullah wa sa'daik, 3 kali. Qal, baru Nabi kata. Nabi kata ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar. Tu dia Nabi nak abang tu. Yang Nabi panggil 3 kali ya Muaz, ya Muaz, ya Muaz tu. Nabi nak abang yang ni. Apa dia? Nabi kata siapa daripada kalangan hamba Allah yang dalam hidup dia pernah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang semasa hidup dia di atas dunia dia pernah mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi kata, illa harramahullahu alaihi nar, melainkan Allah haramkan dia masuk neraka kekal di dalamnya. Siapa yang masa hidup atas dunia ni pernah mengucap, pernah jadi orang Islam dan dia tidak pernah buat benda yang boleh membatalkan Islam dia, dia akan masuk syurga, dia tidak akan kekal di neraka. Dia buatlah dosa banyak mana pun, dia diazab dalam neraka, dia akan keluar pada satu hari untuk masuk syurga. Dia tidak akan kekal di neraka. Tuan-tuan, kalimataini khafifataini 'ala lisan thaqilataini fil mizan. Nabi kata ini 2 kalimah. Satu kalimah asyhadu an la ilaha illallah, satu kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 kalimah Nabi kata khafifataini 'ala lisan. Mulut nak sebut ringan, senang. Thaqilataini fil mizan. Tetapi pada timbangan Allah esok cukup berat kalimah ini sehingga membawa dia ke syurga. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh sebut. Demikian juga bukan semua orang bila nak menjelang kewafatan, menjelang kematian dia boleh sebut kalimah ni. Bukan semua orang boleh. Tidak mudah ke atas semua orang, tetapi mudah ke atas orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi panggil dia ya Muaz, ya Muaz, ya Muaz 3 kali. Nabi nak abang yang ni. Nabi kata siapa yang di atas dunia dia pernah sebut 2 kalimah ini, dia tidak akan kekal di neraka. Qal ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas. Dengar benda ni, Muaz kata apa dekat Nabi? Dia kata ya Rasulullah, boleh tak saya nak pergi habang dekat orang ramai semua benda ni? Boleh tak saya nak pergi habang dekat semua orang? Kata kalimah ini akan menyebabkan kita tidak kekal di neraka, akan menyebabkan kita ada peluang masuk syurga. Boleh tak saya nak pergi habang kat semua orang benda ni? Ini benda besar. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yattakilu. Oh, Nabi kata kalau hang pergi habang, takut satulah, Nabi kata. Takut depa pakai relax. Depa take for granted. Depa tunggu kita kok enam tak parah esok masuk syurga. Takut begitu. Orang kita ni tuan-tuan, dia memang nak cari yang tu. Kan? Bila depa viral kuliah yang kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa Nabi habang dekat dia, siapa yang semayang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan badan dia daripada kena api neraka. Okey, viral benda tu. Ramai orang excited. Wih, tak masuk neraka kalau buat doa ni. Sehingga menjadi macam kunun satu salah faham di kalangan sebahagian orang. Saya baca dalam Facebook Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia buat satu penjelasan tambahan pula. Dia kata baik-baik jangan salah faham. Dia kata maksud hadis tu bukan kata buat sembahyang qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4 terus tak masuk neraka, bukan. Hak lain kena buat juga. Dia kata hang kena sembahyang juga, hang kena puasa juga, hang kena buat juga. Hak tu tambahan, dia kata.
Memanglah 100 orang dengar, 99 orang faham. Tapi ada seorang ni dia kata tak apa, aku puluhnya ni sudah. Subuh dia tak semayang fardu dia tinggal, puasa Ramadan dia tak puasa apa semua, tapi qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, dia buat yang tu ya. Janji dia tak masuk neraka dia tak. Dalam 100 orang, saya ingat ada seorang kot mengong dia panggil. Tapi orang semua faham pun. Maksud hadis tu bukan kata hang buat hak tu saja terus tak masuk neraka. No. Hak lain kena buat lah. Hak mana fardu, hak mana wajib, semua kena buat. On top of hak kita duk buat tu, hak ni kita masukkan. Apa dia? Qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Masuk hak tu dia kejam elok. Tapi yang berbahagia Dr. Zahruddin tegur ni pasal apa? Pasal takut hak seorang ni lah. Dia kata hak tu ya, senang dah, tak gaduh banyak, buat yang tu sudah. Seorang saja mengong. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. So bila Nabi kata siapa yang pernah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak akan kekal di neraka. Dia kena azab atas dosa-dosa dia, tapi satu hari dia akan pergi juga ke syurga. Muaz bila dengar ni, dia excited. Oh, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya nak pergi habang kat semua orang? Jaga ni, kalimah ni boleh menyelamatkan hampa daripada kekal dalam neraka. Nabi kata apa? Idzan yattakilu. Nabi kata, takut satulah. Takut puak-puak ni esok dia kata tak apa, kita mengucap dah kok mana pun syurga ada tempat dah. Dia buat relax hal lain. Dia take for granted tentang amalan-amalan lain. Yattakilu ni maksud bersandar. Dia bersandar relax, tak apa dah, kata kita okey ya. Kan? Fa akhbara biha Muaz 'inda mautihi ta'athuman. Kata Anas bin Malik, Muaz bin Jabal bila dah Nabi kata lagu tu, dia pun tak habang ke orang. Dah Nabi kata hampir habang yang tu, saya ikut dia pasal salah faham, daripada buat relax, pasal daripada mengucap dah, dia rasa daripada selamat. Bila Nabi kata lagu tu, dia pun simpan hadis yang dia dengar daripada Nabi ni, dia tak habang ke orang. Tetapi kata Anas bin Malik, fa akhbara biha Muaz 'inda mautih ta'athuman, menjelang kematian dia, Muaz bin Jabal ni, dia habang hadis ni. Pasal apa? Dia rasa berdosa kalau dia tak habang benda yang penting ini. Ta'athuman, ismun maksud dia dosa. Ta'athuman, dia rasa guilty, dia rasa bersalah kalau dia tak habang benda ni. Dekat nak mati dah baru dia habang. Ada satu hadis aku duk simpan lama dah, dia kata, pasal aku takut orang salah faham, hari ni aku habang. Dia habang hadis ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah yang kita baca tu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Isra. Muka surat 336. 336. Kita sampai pada ayat di bawah tu, baris 4 daripada bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaik. Kami, Tuhan kata, kami terlebih tahu dengan barang yang memberi dengar mereka itu dengan dia ketika dengar mereka itu akan bacaan engkau, yakni musyrikin Makkah. Apabila dengar Nabi SAW baca Quran, mereka akan mengolok-olokkan Nabi, yakni ketika mereka itu dengar bacaan Quran. Ni ayat ni nak bagi tahu dekat kita apa? Allah habaq dekat Nabi. Allah kata Muhammad nak bagi tahu, ada sebahagian daripada kafir musyrikin Makkah. Indonesia tak bagi panggil kafir lah. Indonesia, Persatuan Ulama mereka kata jangan panggil kafir dekat orang bukan Islam, kerana bunyi itu kasar. So panggil apa? Panggil unbelievers. Unbelievers ni maksudnya apa? Golongan yang tak percaya. Kafir lah tu, kan? Macam kata jangan panggil babi, kasar sangat. Panggil apa? Panggil khinzir. Babi lah tu, babi lah, kan? Jangan kata bodoh, kata hang bodoh,
puasa sampai ke hati, sampai ke tulang hitam. Tahang ni jahil, rasa lega sikit dengar. Itu saja, tak ada apa. Tapi nak abang Indonesia buat satu keputusan dalam kalangan mereka, larang sebut perkataan itu. Tapi Quran sebut kafir kepada orang yang tidak Islam. Nah, baik, firman Allah, nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaik. Allah beritahu kat Nabi Muhammad, nak beritahu, kafir musyrikin Makkah ni, depa ni dengar kamu baca Quran bukan kerana nak dengar ayat Quran tu, tapi mereka dengar kerana nak memperolok-olokkan kamu. Sebahagiannya macam tu. Dalam ramai-ramai itu ada yang dengar masuk dalam hati dia, tapi ada sebahagian lagi daripada awal dia main tu bukan kerana dia nak dengar, bukan kerana dia nak cari kebenaran, tetapi dia main tu dia nak cari tang mana boleh duk pulih balik. Zaman hari ni pun ada. Dia pergi attend majlis ilmu dan sebagainya, dia duduk nak cari kesalahan orang yang bercakap. Dia nak cari. Esok dia ulah balik di kedai kopi, di pejabat, di mana dia ulah balik dengan tujuan nak condemn hak dia dengar semalam. Perangai ini adalah perangai kafir musyrikin Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Firman Allah, wa idhum najwa. Lagi yang kedua Tuhan habaq dekat Nabi. Dia kata, dan tiada mereka itu berbisik-bisik antara mereka itu. Depa ni bukan saja mai dengar, bukan nak cari kebenaran, bukan nak dengar, nak cari apa yang Nabi habaq, kok benda kita boleh ambil manfaat, dah. Tapi dia mai tu, dia nak cari, dia nak buat modal apa yang Nabi kata untuk nak hantam Nabi balik. Bahkan najwa. Najwa ni maksud dia apa? Nak gosip, berbisik-bisik. Lepas itu pergi bercakap sana, pergi bercakap sini, burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati tak cantik daripada awal, tak cantik, begitu. Baik. Firman Allah, idh yaqulu az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Ini di antara yang mereka kata. Ketika berkata-kata oleh segala orang yang kafir itu, berbisik-bisik, bergosip mereka itu, tiada kamu ikut. Dia pergi kata dekat orang-orang ada dengar Nabi cakap ni. Ni dia kata, hampa ni sebenarnya dia ikut Muhammad ni, tidaklah hampa ikut melainkan lelaki yang kena sihir. Lepas tu hampa duk dengar Muhammad ni dalam Quran kata rajulan mashhura. Dia kata ni orang yang kena sihir. Muhammad ni tak betul. Dia ni orang kena sihir. Bahkan dia nak sihirkan hampa pula. So hati-hati bila dengar Muhammad, dia kata. Tiada tertentuan cakapnya. Dia kata ni Muhammad ni cakap hampir kiak-kiang lah. Dia duk cakap, dia duk kata Tuhan, dia duk kata ni ada malaikat duk tulis apa. Ini semua merepet. Dia kata. Muhammad cakap benda tak boleh tunjuk bukti. Hampa nak percaya ke? Hidup cucuk orang dalam masyarakat. Muhammad kata apa kan? Muhammad kata di kiri kanan hampa ada Raqib dan Atid. Hang percaya ke benda ni? Dia kata. Hang pernah nampak ke Raqib tu? Hang pernah nampak ke Atid ni? Pernah ke? Tak pernah. Dah tu hang percaya apa benda? Dia pergi duduk tu. Dia provoke orang yang duduk dengar ni pun dia pun bergoyang juga. Ish. Ya betul memang Muhammad kata lagu tu sungguh. Duk cerita pasal malaikat, benda tak nampak. Semua benda duk bercakap dosa pahala, tak nampak. Duk cerita esok ada syurga neraka, benda tak nampak. Dia kata Muhammad ni, dia sendiri tu pun kena sihir. Dia cakap pun tak ketahuan. Hampa pergi percaya dia. Hampa lah bodoh. Bukan dia bodoh. Hampa bodoh. Duk bagi. Tuan-tuan, ada tak ada orang macam ni dalam masyarakat? Ada, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini, ada benda-benda yang macam ni. Baik. Tuan-tuan, cuba kita tengok dalam surah Yasin. Kita duk baca Yasin selalu. Apa Tuhan kata? Satu ayat Tuhan kata, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tu kita dah baca tu Yasin tu. Apa maksud ayat tu? Ya hasratan 'alal ibad. Tuhan kata besar sungguhlah sesalan ke atas hamba-hamba yang engkar itu. Orang yang tak percaya Quran, orang yang tak percaya hadis Nabi ni,
Menyesal besar mereka di hari akhirat esok. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Depa ni, apa juga yang dibawa oleh Nabi kepada depa, depa buat yastahzi'un. Depa buat main-main. Depa buat olok-olok. Dia dengar ayat Quran pun dia query, dia question, dia pertikai, dia dengar hadis Nabi, lagi dia pertikai. Dia memperolok-olokkan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah Yasin, hak kita duk baca ni, ya hasratan 'alal ibad. Allahu akbar. Betapa besarnya sesalan ke atas orang-orang ni di hari akhirat esok. Esok dia menyesal kerana dia buat main-main dengan Quran hadis ni, dia menyesal di hari akhirat esok. Dalam surah Yasin Allah sebut benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, dia kata unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihat olehmu wahai Muhammad, betapa perbuat mereka itu terhadap engkau. Depa kata engkau kena sihir. Depa kata engkau tuk nujum. Depa kata engkau itu syair. Syair maksudnya apa? Penyair. Fadhallu fala yastati'una sabila. Maka sesatlah depa yang tak percaya kepada Nabi itu, sesat daripada jalan hidayah. Maka tiada kuasa mereka itu akan dapat jalan agama Islam yang sebenar. Sesat orang yang tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apakah yang orang-orang kapiak daripada dulu sampai lah tak buat dekat Nabi? Apa? Tohmahan ke atas ni, tuan-tuan. Hari ni berapa Rabiul Awal? 6 ke? 7 Rabiul Awal. Itulah kita. Bila tanya hari ni berapa hari bulan, dan abang 4 hari bulan November. Bila tanya hari ni berapa Rabiul Awal, mulut mumi tak suara tak keluar. Betul nak abang tak wani 7 ke 8 ke 9 ke apa? Betul-betul apa? 7 Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan apa, tuan-tuan? Bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi beranak betul-betul? Bila? Tidak ada yang muktamad. Popular kata 12 Rabiul Awal. Tapi di kalangan pengkaji sirah dan juga ahli falak, mereka kira balik, mereka ghostan balik, nak cari actual date, bila betul-betul Nabi beranak ni, bila betul-betul. Kebanyakan kata 9 Rabiul Awal. Kebanyakan berdasarkan kepada kajian mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka ghostan balik, mereka ambil kira ni segala ilmu falak ni, ghostan dia nak pergi 9 tu lebih tepat. Baik, bila wafat Nabi? Sebahagian besar pengkaji kata 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Dan sebahagian kata 13, ada kata 19 Rabiul Awal. Tapi 12 itu ramai yang kata kewafatan Nabi 12 Rabiul Awal. Okey. Jadi macam mana ni? Kita sambut 12 Rabiul Awal ni, seronok Nabi beranak mai ke seronok Nabi wafat? Ada orang pergi question macam tu. Kita dengar naik semua. Baik, jawapan dia apa dia, tuan-tuan? Tarikh tak penting. Yang penting apa yang Nabi bawa. Bukan isu kita nak pergi duk bertengkang tarikh 9, 12, 19. It's not the issue. Isunya apa dia? Apa Nabi bawa tu kita nak bagi hidup dalam masyarakat. Tarikh ni angka aja. Nabi beranak lah bila pun 9 ke, 12 ke, berapa ke, Nabi wafat 12 ke, 19. Itu semua bukan penting pun. Yang pentingnya ialah apa? Hak Nabi bawa amai ni. Quran yang Nabi bawa amai, hadis Nabi yang Nabi pesan tinggal kat kita ni. Hak ni hak kita nak ambil. Baik. Boleh tak boleh kita jadikan Rabiul Awal ni sebagai bulan untuk kita lebih lagi nak ingat kepada Nabi? Boleh. Tak ada masalah. Bersempurnakan kepada bulan kelahiran dan kewafatan Nabi ini, kita lebih lagi nak ingatkan balik diri kita kepada kekasih Allah dan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditohmah, yang difitnah, yang dikecam, yang dibuat macam-macam oleh musuh Islam ni.
Kalau hari ni, dulu Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat, Nabi dituduh sebagai penyair, Nabi reka Quran dan sebagainya. Itu tuduhan dulu. Hari ni apa dia? Nabi terus dihantam. Sampai hari ni Nabi Muhammad ni terus dihantam melalui lisan, melalui ucapan ceramah. Nabi dihantam melalui tulisan. Orang buat buku bantai Nabi Muhammad. Nabi dikecam, dihina dengan lukisan, buat karikatur, tunjukkan Nabi ini dengan rupa yang mengaibkan. Orang lebih lagi buat filem untuk nak rosakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun dah Nabi tak ada. Dendam dekat Nabi sampai hari ni ada lagi. Cari dalam TV lagi. Dia buat filem tajuk dia Fitnah. F-I-T-N-A, Fitnah. Boleh masuk YouTube tengok. Macam mana dia pun menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun buat filem Innocence of Muslim. Dalam filem Innocence of Muslim itu, Nabi digambarkan satu orang yang bloodthirsty, pembunuh yang mabuk darah. Ini dahsyat. Nabi digambarkan satu orang yang gila seks. Dia besar-besarkan cerita Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Dia bergambarkan dalam tu Nabi ni satu orang yang pedofilia. Apa dia ni? Seks kanak-kanak. Bukan sahaja gila seks dengan perempuan. Dia berkata Muhammad yang diikuti oleh orang Islam ni adalah satu orang yang pedofilia. Dia ni satu orang yang gila seks dengan kanak-kanak. Dengan perempuan, dia gambarkan Nabi ini isteri sampai berbelah-belah orang. Sedangkan dia bagi tahu dekat orang yang ikut dia, hampa takat 4 aja, tapi dia pederah pergi sampai belah orang. Dia berkata, tak nampak lagi ke Muhammad ni? Awak yang hampa buta. Dia kata hampa duk ikut lagi dia ni. Dia bara, tuan-tuan. Bara atau bara. Dia bara dekat Nabi ini. Dia bara. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan ni pasal bulan Maulid ni, Rabiul Awal ni. Sedangkan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, bukan Islam mula, tetapi Islam di-attack, Islam diserang, Islam mempertahankan diri daripada serangan. Macam mana hampa kata Islam ini mabuk darah? Tentu baca sejarah perang Badar, baca sejarah perang Uhud. Kita pergi umrah, kita pergi ziarah Uhud. Orang duk terang kat kita ini Jabal Rummah. Di sinilah syuhada dikebumikan. Kejadian perang itu bukan Islam mula, tetapi Islam diserang. Islam mempertahankan diri. Tiba-tiba kita dituduh. Orang Islam dituduh sebagai mabuk darah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dia berkata Nabi gila seks. Pasal isteri sampai berbelah-belah orang. Kebanyakan isteri Nabi itu janda. Ada sebahagian menikah dengan Nabi umur dah cukup tua. Kalau satu orang gila seks, dia tak pergi cari orang tua-tua ni. Tapi dituduh, Nabi dituduh, tidak ada orang bangun membela Nabi. Nabi kahwin pula atas perintah Allah. Di sana ada hadis dan ayat Quran yang menceritakan Allah suruh Nabi kahwin. Dan satu benda yang orang terlepas pandang, apa dia? Nabi menikah ni semua ni sebelum turun ayat 3 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala sebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Turun ayat tu. Menikahlah 2, 3, 4. Tapi kalau hang takut tak boleh berlaku adil, Allah kata satu cukup. Nabi menikah tu semua sebelum turun ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi orang terus tohmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientalis barat punya mendidih dengan Islam dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidih.
Allah Subhanahu wa taala. Quran sebut apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hampa rancanglah macam-macam cara untuk nak penjahanam Islam, untuk nak pelingkup Islam, tapi Allah ada rancangan dia. Perancangan Allah itulah yang sebaik-baiknya. Tuhan buat apa? Tuhan buat keluar mai di kalangan orientalis Islam yang hebat, yang ada nama, tiba-tiba mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar satu nama Michael H. Hart? Balik saya Google lah, zaman lah boleh cari maklumat ni semua. Michael H. Hart, dia American, dia orang Amerika. Dia ni by profession dia ni lawyer, dia ni satu orang lawyer, tapi bidang dia yang dia duk main ni apa dia? Satu, dia suka buat kajian tentang history, tentang sejarah. Bidang dia apa dia? Dia ni bidang dia di antaranya ialah astronomi, bidang dia. Dan dia pakar dalam mathematics, dia pakar dalam physics. Ni orang hebat ni. Dan dia juga seorang author, dia penulis, tulis banyak buku. Dia come out dengan satu buku, The 100. Tuan-tuan boleh tengok, cukup popular benda ni. The 100, a ranking of the most influential persons in history. Dia buat keluar buku. Buku ni nipis saja, tetapi best seller, berebut orang beli. Dia ambil 100 nama-nama besar dunia daripada zaman Tok Nadok dulu ni. Dia ambil, dia kaji tiap-tiap seorang, dia kaji, dia cerita kehebatan mereka ni. Dia cerita tentang Newton. Tuan-tuan pernah dengar nama Newton? Tak dengar, malah ni dengar, angguk pi. Dia cerita tentang Jesus Christ, Nabi Isa. Dia cerita tentang Gautama Buddha. Dia cerita tentang Confucius. Dia cerita tentang Christopher Columbus. Dia cerita tentang Albert Einstein. Ini nama-nama besar. Dia cerita tentang Picasso. Kan? Angguk pi lah. Kan? Ini nama-nama besar yang ada dalam dunia ni. Yang kata Michael H. Hart ni, dia kaji tiap-tiap seorang ni. 100 nama dia kaji. Dia ambil masa bertahun untuk nak buat benda ni. Tuan-tuan, apa sudah jadi? Akhirnya dia susun ikut ranking. Dia bubuh nombor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah kata wa makaru wa makarallah. Hampa duk buat macam-macam perancangan nak perjahanam Nabi, nak perjahanam Islam. Dia hantar mai satu orang yang hampa respectnya. Dia ni pergi kata Muhammad number 1. Dan ditulis apa? Dia kata he put Muhammad in the top place. Dia pun buat satu Muhammad, dia kata. Dia bagi pula satu remark ni yang kata Michael H. Hart ni. Dia remark pula, dia tulis itu, dia kata my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers. Dia kata, ni aku letak Muhammad di nombor 1 ni, ramai orang hak duk baca ni nanti terkejut, dia kata. And maybe questioned by others. Dan mungkin hak aku tulis ni akan ada orang objek, persoalkan, betul ke hang bubuh Muhammad nombor 1? Biar betul, hang kaji bagi, mesti ada orang akan tak puas hati, dia kata. But dia kata, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious, secular and secular level. Dia kata, tapi Muhammad tetap aku kata dia adalah satu orang yang memang berjaya dari segi agama dan juga dunia. Dia pertahankan, hampa katalah apapun, dia kata dia bukan suka-suka tulis, tetapi apa yang dia dapat daripada kajian dia, Muhammad is number 1. Siapa punya kerja ni tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerja. Orang kita tu maksud dia apa? Orang Melayu. Allah, sakit kepala tuan-tuan. Bila kita buat main macam ni punya cerita, dia tak puas hati. Apa hal dengan Ustaz Samsuri ni? Duk buat main kajian-kajian kapiak ni semua. Saya ceramah di Masjid Seberang Jaya. Saya cerita tentang ranking negara-negara Islam. Dia tak puas hati.
Lepas suruh satu ustaz yang tak boleh tipu, ustaz juga. Lepas suruh wakil lepas satu ustaz abang kat saya, kata apalah Ustaz Samsuri ni pergi doa nama profesor apa yang saya sebut tu, yang pergi bubuh ranking negara Islam tu. Dia kata dia tu Syiah, dia kata. Betul lah dia pensyarah universiti, tapi dia Syiah. Dia duk letak ranking semua negara bukan Islam, di ranking nombor 1. Hak negara Islam duk di bawah, dia Syiah, dia saja nak berjatuh. Yang Samsuri ni pula pergi duk bawa benda ni. Ya Allah tuan-tuan, apa yang kau tu kaji betul, dia nilai dari segi apa? Dari segi negara Islam ni kotong. Dia bandingkan dengan New Zealand, dia banding dengan Ireland. Negeri itu bersih, walaupun bukan negeri orang Islam, bersih. Dia tak boleh terima. Dia mental block, dia tak boleh terima orang tegur keburukan ni, dia tak boleh terima, dia pergi marah orang hampir abang benda ni. Ni hak ni, esok dia panti suruh ustaz tu abang pula kat saya. Michael H. Hart ni siapa? Bukan orang Islam, itu orientalis. Hang dah tahu dia orientalis, hang pula abang kat orang kata dia orientalis, lepas tu hang pergi duk promote nama dia. No, kita nak abang kata apa? Michael H. Hart akhirnya letak Nabi di nombor 1. Pasal apa? Pasal itulah sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam who was supremely successful on both the religious and secular level. Nabi Muhammad ni, hang tengok dari sudut agama pun dia nombor 1, hang tengok dari sudut dunia pun dia nombor 1. Maka dia tulis hasil daripada kajian dia. Dia tulis. Kita kena dengar. Pasal mereka buat kajian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu orang putih. Dia American. Ada seorang ni pula, Profesor Ramakrishna Rao. Hak ni lagi di bawah. Itu bawa main Ramakrishna apa pula. Tapi kita nak habang kata dia ni Profesor Ramakrishna Rao ni, dia beranak tahun 1932. Dia orang India. Di negeri India, di negara India. Dia psychologist. Dia seorang philosopher. Dia researcher. Dia lecturer. Dia ni orang well educated. Sampai dia jadi pensyarah di University Andhra di India. Kemudian dia migrate daripada India, dia pergi ke US, dia jadi pensyarah di University of Chicago. Kemudian India panggil dia balik mai, dia jadi Vice Chancellor di Andhra University. Dia bagi lecture ni tuan-tuan, USA, Canada, United Kingdom, Germany, France, Sweden, Denmark, Italy, Greece, Japan, Singapura, kecuali Malaysia. Tak ada. Negeri-negeri ni semua dia panggil dia. Dia pergi bagi lecture tentang bidang kepakaran dia ni. Dan dia ni, tuan-tuan type baca nama dia, dekat Google keluar, tuan-tuan tengok dia ni, ui, orang hebat. Tapi dia kata apa? Dia kata the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Ni, dia kata ni, bila dia buat kajian tentang Nabi Muhammad ni, dia buat kajian ni, dia kata, susah untuk dia nak terima kata Nabi Muhammad ni sampai semua nilai-nilai baik ada kat dia. Dia buat kajian, dia mendapati Nabi Muhammad ni hebat, dia kata. Sampai dia rasa macam tapi kajian dia kata Nabi Muhammad ni hebat dalam semua bidang. Biar betul dia kata, takkan ada orang hebat macam ni. Dia ni, dia pergi ingat macam tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni, dia ni the prophet, Nabi dia, the warrior, pahlawan perang pun dia, the businessman, ahli perniagaan juga dia, the statesman, negarawan pun dia, the orator. Nabi Muhammad ni pemidato, bila dia bercakap orang semua sengak dengar. Pemidato pun dia, the reformer, dia adalah mujaddid. Dia reform keadaan masyarakat daripada Arab jahiliah kepada Arab yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ini the refuge of orphans. Dia pelindung anak-anak yatim. Muhammad ni the protector of slaves. Nabi Muhammad ni pelindung kepada hamba abdi. Muhammad ni emancipator of women. Dia pembebas wanita daripada diperalatkan oleh manusia. Nabi Muhammad ni judge. Dia kata dia ni hakim. Nabi Muhammad ni saint. Saint ni apa dia? Orang baik-baik lah. Wali-wali.
orang suci, holy man. Dia kata, Muhammad ni, semua tu, aku buat kajian, dia kata. Daripada kajian aku, dia study ni Quran, dia tengok hadis, dia jenis orang intellectual. Dia study, finding ataupun dapatan yang dia dapat daripada kajian dia, semua tu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia kata Nabi Muhammad ni bukan calang-calang orang. Nabi Muhammad ni memang orang hebat, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bulan lepas kita baca cerita orang yang Allah boleh masukkan hidayah dalam hati dia adalah orang yang dia buka hati dia kosong untuk nak dengar. Tapi orang yang Allah tak masuk hidayah dalam hati dia, orang yang daripada awal dia tutup, dia tak mau terima. Mereka ni masuk dalam golongan ni, mereka open, mereka nak cari kebenaran. Mereka nak tahu Muhammad ni betul-betul siapa dia ni. 1400 tahun dah, sampai hari ni orang sayang dia, orang respect dia, orang idolize dia, orang nak jadi macam dia. Hebat sangat Muhammad ni. Siapa Muhammad ni? Mereka study. Hasil daripada kajian dia tu, pum, kata dia main, memang dia ni, Muhammad ni great, satu orang yang hebat, dia kata. Ni kira macam ceramah maulud lah tuan-tuan. Baca kitab juga, tapi pasal dia masuk Rabiul Awal ni sekali, kita nak abang kata, tuan-tuan, kita memilih untuk jadi orang Islam, untuk nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak salah dan tidak silap. Nak abang yang tu. Kita jadikan Nabi itu sebagai idola kita, kita jadikan Nabi itu sebagai contoh ikutan kita, macam yang Allah suruh dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada hampa semua, pada diri Nabi Muhammad itu uswah hasanah, satu contoh yang paling baik. Inilah benda dia. Kita dengar Quran yang Allah bawa turun dekat Nabi, kita duk baca hadis Nabi, apa yang Nabi duk pesan dekat kita. Malam ni kita tahu Nabi Muhammad ni macam mana. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bapa kepada kedamaian. Tidak ada sebab untuk non-believers, untuk orang bukan Islam, untuk nak jaki, untuk nak sakit hati, untuk nak marah dekat Islam. Kerana Islam ikut apa yang Nabi ajar. Dia ajak kita kepada kedamaian. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Demikianlah yang kena ke atas batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituduh Nabi ni dengan berbagai-bagai tuduhan, tapi Tuhan kata apa? Fadhallu fala yastati'una sabila. Maka sesatlah mereka yang duk tuduh Nabi macam-macam ni. Sesat mereka ni daripada jalan hidayah. Maka tiada kuasa mereka itu akan dapat jalan agama Islam sama sekali. Allah tak akan bagi hidayah kat mereka selagi mereka buruk sangka dan busuk perut kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan kata mereka itu, yakni musyrikin kafir, musyrikin Makkah, adakah apabila jadi kami tulang dan kami sudah hancur dimakan bumi, adakah kami akan dibangkitkan balik dan dijadikan orang yang baru? Ini mereka tak percaya. Tak percaya kata hidup akan mati. Lepas mati dah kambuh tanam semua, esok nak bangkit balik di padang mahsyar tu, mereka tak percaya. Pasal apa mereka tak percaya? Pasal mereka kata orang mati bila tanam hancur lebok habis. Semua kulit, isi, tulang semua hancur habis. Dah hancur habis, macam mana nak bangkit pula, nak bercara di padang mahsyar macam mana? Mereka kata fikirlah. Ini yang mereka kata. Okey. Baik, itulah yang dikatakan oleh kafir musyrikin Mekah. Ini perkataan engkar bangkit kubur. Dan engkar dengan hasyar. Hasyar ni apa? Berhimpun di mahsyar. Dia tak percaya. Dan engkar dengan syurga dan neraka. Dia tak percaya. Lepas kita cerita kita ni atas dunia ni, hang buat kerja, hang cari makan apa semua, hang hidup, mati tutup buku habis. That's it. Tak ada lah cerita nak sambung-sambung ni sana, lagu nak bangkit, nak bercara, nak lintah titi, ni semua dia kata nonsense. Dia kata ini semua merepek. Dia kata. Ini dia jawab ni. Dan tidak percaya mereka dengan hari akhirat. Maka orang yang mukmin wajib beriman dengan bangkit kubur dan juga dengan akhirat. Kalau kita orang yang beriman, kita wajib beriman, kata kita mati, kita akan hidup balik.
Dan kita akan dibicarakan di hari akhirat esok. Dan wajib kita percaya daripada pahala dan juga seksa dan juga syurga dan juga neraka. Wajib kita kena percaya dengan benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari kiamat ni orang duk tak percaya ni, dia ada banyak nama. Nama tu menggambarkan keadaan dia. Hak Quran sebut saja. Kita sebut hak Quran sebut saja. Satu, qiyamah. Qiyamah ni maksud apa tuan-tuan? Qiyamah daripada perkataan qiyam. Qiyam maksud dia apa? Bangkit. Berdiri. Itu maksud dia qiyam. Bangkit, bangun, berdiri itu qiyam. Qiyam, bangkit. Qiyamah, hari kebangkitan. Tuh. Perkataan qiyamah ni Allah yang guna dalam Quran. Juga diguna as-sa'ah. Kita baca dalam Quran jumpa ayat dia sebut as-sa'ah. Apa maksud dia? Waktu, saat. Saat, waktu. Kiamat juga dipanggil yaumul akhir. Maksud dia apa? Hari penghabis bagi dunia ni. Bila berlaku kiamat, that is the last day. Habis. Cerita dunia tutup, simpan. Masuk arkib negara. Dia akan start cerita hari akhirat pula. Juga dipanggil dalam Quran, dipanggil hari kiamat ni Yaumuddin. Apa makna Yaumuddin? Hari agama. Hak agama duk abang ni, inilah hari dia, dia kata. Dia bunyi sangkakala aja, pasang. Dia nak start dah cerita kalang kabut ni. Juga dipanggil Yaumul Fasl, iaitu hari keputusan. Hari itulah kita akan terima result. Punya ketak nak terima result SPM, punya ketak nak terima result STPM, punya ketak nak terima periksa semester di universiti. Hak ni lagi dahsyat punya ketak. Nak terima keputusan 65 tahun kita hidup di atas dunia ni. Nak terima keputusan 70 tahun hidup di atas dunia. Nak terima keputusan 100 tahun Allah bagi kita hidup atas dunia ni. Dia nak main macam mana buku rekod ni. Hak ni lagi ketak. Yaumul Hisab dipanggil hari kira amalan. Hisab amalan. Kecil besar semua akan dihisab, akan dikira. Yaumul Fath, hari pengadilan. Hari ini Allah akan berlaku adil kepada semua orang. Sebab manusia masa hidup atas dunia, tidak semua orang dapat keadilan. Tak semua orang dapat. Ada orang dapat keadilan, ada orang kena naya di atas dunia. Tapi dia kena naya, tak ada siapa boleh bela dia sewaktu dia kena naya di atas dunia. Dia duk tunggu akhirat esoklah. Dia nak tuntut keadilannya mutlak di depan Allah Subhanahu wa taala. Yaumut Talaq. Ni Quran sebut ni, nama-nama kiamat ni. Yaumut Talaq, maksudnya hari perpisahan. Berlaku je kiamat, di situlah perpisahan kita dengan mak bapak, dengan isteri, dengan anak-anak. Sayanglah macam mana pun, dia kita-kita. Yaumul Jam', hari pengumpulan. Berlaku kiamat, Allah akan kumpul semua orang di padang mahsyar. Yaumul Khulud, ni Quran sebut. Yaumul Khulud maksudnya hari yang kekal. Bila mati aja kita, startlah alam yang kekal untuk kita. Bila berlaku kiamat dalam alam ini, startlah hari kekal akan bermula. Yaumul Khuruj, hari keluar. Maksudnya keluar daripada kubur untuk dibicarakan. Yaumul Ba'th, hari kebangkitan, sama macam Yaumul Qiyamah. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Menyesal ni tak tahu nak apa. Yaumut Tanad, hari panggilan. Pada hari itu dipanggil. Allah akan panggil kita ni di padang mahsyar esok. Allah akan panggil kita bi asma'ikum. Nabi kita dengan nama-nama kamu di atas dunia. Fa ahsinu asma'akum. Maka bagilah nama yang elok-elok masa hidup di atas dunia. Supaya akhirat esok bila dia panggil nama kita tak rasa aib. Kerana nama kita nama elok. Yaumul Azifah, hari yang semakin dekat. Kiamat ni dia bukan makin lambat, dia makin dekat. Sama macam hari mati kita, dia makin dekat. Allah dah tulis dah, kita akan mati umur 68 contohnya. Hari ini dengan esok lagi dekat nak pergi 68. Esok dengan minggu berikutnya lagi dekat. Macam itulah kiamat, dia makin duduk dekat. Yaumut Taghabun, dalam Quran ada surah At-Taghabun, hari terbuka aib. Allahu Akbar tuan-tuan. Berapa banyak aib kita yang orang tak tahu. Hari itu Allah buka, kata semua orang pakat tepuk dia. Aku duk ingat dia ni. Hari itu terbuka semua. Yaumul Wa'id, hari ancaman.
Kiamat ni hari ancam, yaumul azim, hari agung, hari besar. Tidak ada hari sebesar hari kiamat ni. Yaumul mashhud, hari penyaksian. Pada hari tu ni duk jadi saksi ni, tangan kita jadi saksi atas diri kita dan sebagainya. Al-qari'ah, dalam Quran sebut Al-qari'ah, bencana yang menggetarkan. Dia berlaku saja ketak manusia ni. Al-ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Al-ghashiyah adalah bencana yang tak boleh tahan. Siapa pun tak boleh tahan dahsyatnya bencana hari kiamat ni. As-sakhah, bencana yang memilukan, yang menyedihkan. At-tammatul kubra, ni semua yang Quran sebut ni, nama kiamat ni. Bencana yang melanda. Al-haqqah, bencana yang benar. Al-waqi'ah, peristiwa yang hebat, yang benar. Ini semua ni Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam Quran. Dan cerita bangkit ni kita duk baca dalam surah Yasin. Tuhan kata apa? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Duk baca ni, tarik lagu tak saya kata, tak tahu makna apa. Tuhan kata apa? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Manusia ni tak percaya hari kiamat, tak percaya kata dia akan bangkit di padang mahsyar ni, tak percaya ni, dia challenge Tuhan, dia buat perumpamaan dekat Tuhan. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, Tuhan kata sedangkan dia lupa hal kejadian dia. Dia duk kata kat Tuhan, mana ada dah mati nak bangkit balik, nak hidup balik, mana ada. Dia lupa, dia tu daripada tak ada apa, Allah buat dia bagi jadi ada. Dia lupa. Dia bangkit duk challenge Tuhan. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Dia kata dekat Tuhan, dia kata man yuhyil 'izam, siapa nak boleh bagi hidup balik tulang-tulang ni? Orang mati tanam, daging-daging reput, tulang-tulang pun reput. Ada hak mana tinggal pun tulang sikit-sikit ni. Siapa yang boleh bagi hidup balik tulang ni? Wa hiya ramim, sedangkan semua dah hancur. Dia kata kat Tuhan. Manusia lupa diri ni. Dia kata kat Tuhan benda ni. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Tuhan kata Muhammad hang abang dekat dia. Tuhan yang akan hidupkan orang yang mati yang dah jadi tulang ni adalah Tuhan yang buat dia masa mula-mula dulu. Dulu tak ada apa, tulang tak ada apa pun tak ada. Tuhan boleh buat hang hancur nak bagi ada balik. Ini lagi senang daripada nak buat hak tak ada. Allahu akbar. Tolong abang dekat dia Muhammad. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui akan segala makhluknya. Tu ayat surah Yasin duk cerita tentang benda ni semua. Dalam hadis Nabi kata apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ma bainan nafkhataini arba'un. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman? Qal abaitu. Qalu arba'una syahran? قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah, dia kata Nabi habang kat aku, dia habang kat sahabat lain. Dia kata Nabi ada habang kat aku, di antara dua tiupan sangkakala tu 40. Abu Hurairah habang kat kawan-kawan ni. Dia kata Nabi habang kat aku, antara sangkakala ni berapa kali tiup? 2 kali. Tiup hak mula apa jadi? Hancur lebok. Tiup kali kedua untuk apa? Hidup balik orang mati. Hak mati berapa ribu tahun semua pun bangkit. Hak baru mati masa kiamat tak siap pun bangkit balik. In between antara tiupan pertama dengan tiupan kedua tu arba'un. Nabi habaq dekat Abu Hurairah, Abu Hurairah habaq dekat kawan-kawan. Arba'un. Qalu, sahabat kata, ya Abu Hurairah, arba'una yauman? Dia kata antara tiupan hak mula kiamat dengan tiup kali kedua nak bangkit balik tu, dia kata 40 hari kah?
Abu Hurairah tak sebut 40 apa, dia sebut 40 ya. Dia kata 40 hari ke? Abu Hurairah kata abaitu, aku tak jawab. Dia tanya lagi, arba'una syahran, ataupun antara sangkakala pertama dengan kedua tu 40 bulan ke? Beza masa dia. Abu Hurairah kata abaitu, aku ignore, aku tak jawab. Dia kata arba'una sanah, ataupun 40 tahun. Cup hak mula hancur lebong, nak cup untuk bangkit balik, untuk hidup balik tu adakah selepas 40 tahun? 40 hari ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Abu Hurairah kata abaitu, aku tak respon, aku tak jawab. Pasal apa Abu Hurairah tak jawab? Pasal Nabi pun tak abang. Kita tak boleh nak memandai-mandai lebih pada Nabi. Nabi kata arba'un, 40. 40 minit ke, 40 jam ke, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, tak tahu. Nabi tak sebut. Jadi bila sahabat tanya Abu Hurairah, Abu Hurairah tak boleh pandai-pandai. Tuan-tuan, dalam bab agama tak boleh memandai-mandai. Kita kena ikut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tak berani nak duduk respon jawab tak tentu punca. Tak berani. Dia sengak ya. Pasal apa? Pasal Nabi pun tak sebut. Sengak. Kata dia, summa yunzilullahu minas sama'i ma'a. Selepas 40 tu, tiup kali yang kedua, Allah buat turun air daripada langit. Allah buat turun air, fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Nabi kata bila turun aja air daripada langit, dia tumbuh orang ni macam mana tumbuh pokok-pokok. Di bumi mana ada orang mati pernah simpan ni, dia tumbuh, dia keluar mai daripada tanah ni, dia keluar mai. Tak kira hang berapa puluh tahun, berapa ribu tahun mati ke apa, semua Allah buat turun satu air daripada langit, dia keluar. Tak kita sangka-sangka rupanya tapak rumah kita ada kubur dalam tu, keluar mai. Ni bukan cerita zombie, ini cerita nak jadi hari akhirat esok. Dia keluar mai. Nabi kata kama yanbutul baqlu, macam mana tumbuhnya pokok ni, dia keluar. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Manusia hak mati ni, apatah lagi hak mati lama ni, semua ni yabla, dah hancur luluh, dah tak ada dah. Illa, melainkan azman wahida, melainkan setiap orang manusia, tak kiralah dia mati berapa lama dah pun, ada satu tulang yang Allah simpan. Azman wahida, azm, tulang, satu tulang. Wahuwa ajmuz zanab, nama tulang tu ialah ajbuz zanab, satu ketui tulang kecil. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, daripada tulang kecil tu Allah akan tumbuhkan dia jadi balik dia macam dia hidup dulu. Ajmuz zanab dia panggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam syarah hadis dia beritahu, tulang itu tulang cenonggeng, tulang kecil duduk ada belah belakang ni. Hang buatlah macam mana pun. Dalam hadis lain dia kata inna fil insani azman, sesungguhnya pada setiap manusia tu ada satu tulang, la ta'kuluhul ardu abada. Nabi kata selama-lama bumi tak akan boleh makan tulang itu. Seketui hang bakar dia, hang tanam dia, hang katok dia, macam mana pun satu tulang tu tak akan dimamah bumi, tak akan dirosakkan oleh apa-apa. La ta'kuluhul ardu abada, selama-lama tak akan boleh dimakan bumi. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah, start daripada situ, tumbuh balik jadi dia macam dia hidup dulu. Qalu, sahabat kata ayyu azmin huwa ya Rasulullah. Sahabat kata tulang apa tu ya Rasulullah? Nabi kata ajbuz zanab. Nabi kata, muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, engineer besar yang mencipta manusia ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ujung rambut sampai ujung kaki kita, dan dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq benda ni kepada kita semua. Itulah benda yang akan dipertikaikan oleh orang-orang yang tak beriman ni daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman kita lah ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk qul kunu hijaratan au hadida au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Lepas ni insya-Allah kita akan tengok cerita tentang menyesai manusia. Menyesai manusia ni sehingga kan ada di kalangan manusia ni dia
Dia minta dekat Allah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya, tapi tak boleh buat apa lah, tapi dia sebut, dia kata alangkah baiknya engkau tidak jadikan aku manusia, jadikan aku tanah lagi baik. Pasal apa? Pasal dia tengok ni hisab amalan ni, dia dah mai kalut. Alangkah baiknya kalau aku ni dulu ni tanah, tak usah jadi orang, aku tak dihisab semacam mana hisab amalan yang kena ke atas kebanyakan orang pada hari ini. Itu satu. Kemudian tajuk yang akan datang insya-Allah tuan-tuan, kita akan tengok cerita tentang ikhtilaf ataupun khilaf. Benda popular benda ni. Ikhtilaf ataupun khilaf. Apa beza khilaf dengan ikhtilaf? Perbezaan pendapat. Adakah di hari akhirat esok akan dibicarakan? Perbezaan pendapat. Dia ni kata A, dia ni kata B. Adakah perbezaan itu ada satu betul, satu salah, dan yang salah akan dibicarakan? Tuh. Apa yang Allah sebut dalam Quran tentang ikhtilaf ini? Ada tak ada ayat Quran yang Allah sebut ikhtilaf ni? Dan apa Allah sebut tentang ikhtilaf ni? Betulkah? Ini akan kita tengok insya-Allah tahun depan. Bulan depan tak ada kuliah. Tahun depan insya-Allah panjang umur, sihat. Betulkah khilaf itu rahmat? Kan? Popular kita dah dengar khilaf di kalangan umat aku rahmat. Betulkah khilaf itu rahmat? Tengok. Khilaf ini apa dia sebenarnya? Adakah dia ni perselisihan? Orang putih kata dispute. Adakah itu? Ataupun macam mana? Kemudian ayat yang ujung tu dia akan suruh supaya kita dalam menghadapi orang non-believers, orang yang tak percaya kepada Quran, hadis, kepada Islam ni, Allah suruh kita berhujah elok-elok dengan mereka. Allah tak suruh kita benci mereka, Allah tak suruh kita pergi pangkah mereka, Allah tak suruh kita pergi, no, Allah suruh kita dengan mereka ni cakap elok-elok, berhujah elok-elok, cakap bagi mereka faham. Kan dia ada ungkapan kata-kata, orang putih kata only fools fight over facts. Dia kata Islam ini agama facts, agama fakta. Orang fools ni apa tu? Orang putih kan bila marah dia kata bloody fool. Bloody fool. Fool ni apa maksud dia? Fool, F-O-O-L-S, fools ni apa dia? Bodoh. So dia kata only fools fight over facts. Dia kata orang bodoh saja yang menolak fakta. Masalahnya ialah, adakah kita menerangkan fakta agama kita kat mereka dan mereka tolak, ataupun kita tak terang pun dekat mereka, maka mereka berburuk sangka dengan agama kita. Jangan wujudkan suasana hostile, suasana permusuhan. Wujudkan suasana perbincangan. Hidayah Allah pegang. Sebab untuk nak dapat hidayah itu Allah bagi ruang dekat kita. Kita try kita punya best. Duk kawan dengan kita lama dah dia ni. Dia tak percaya agama Islam daripada dulu sampai lah. Kita pun duk ambil peluang, ambil kesempatan. Timbullah whatever topik, kita akan cerita dari segi Islam yang macam mana. Dengan harmony. Cerita dengan harmony, bukan nak ajak bergaduh. Cerita dengan harmony. Dan jangan hina agama dia. Sebab kalau kita hina agama dia, sama macam orang hina agama kita, kita akan melenting. Jangan hina. Kita cakap ya, Islam macam ni, Islam kata macam ni, macam ni, macam ni. Simple contoh, simple contoh. Ha? Dia kata kat kita, kata betul-betul kira, dia kata itu potong ayam, apa sih Islam suruh potong ayam? Contoh. Kita explain kat dia. Dengan pembacaan yang ada dekat kita, dengan apa kita explain dekat dia. Binatang ni bila sembelih, darah semua keluar daripada badan dia, daging dia selamat daripada sebarang kuman dan kita explain dekat dia tu. That's why Islam mai dengan syariat ke suruh potong ayam, sebab nak buang darah-darah kotor daripada badan binatang tu. Bila kita terang kat dia lagu tu, dia dengar pun dia, tadi dia dah kata dah, only fools fight over fact. Bila kita bagi fakta dekat dia,
Kalau dia fight juga, dia bodoh lah. Dia tak akan fight. Bila kita terang macam tu, dari segi sains, dari segi semua betul apa yang kita kata, dia pun dengar-dengar, oh, dia pun tak boleh nak kata apa. Kita pun bangkit berdiri, sorak 1-0, seronok. Cari topik lain pula, apa pula sembang. Bukan kita nak menang, tapi kita nak explain, nak terang dekat dia. Tuan-tuan, kita duduk di Malaysia, masyarakat majmuk. Tuan-tuan buat macam mana pun, tuan-tuan buka mata nampak mereka yang bukan Islam ni, macam-macam bangsa ni duduk ada. Tuan-tuan nak bermusuh dengan dia sampai bila? Inilah fakta, inilah realiti depan kita. Kita start, kita ada simpang 4 matang buluh, tala api pekan kepala hotel, jumpa lah. Ramai duk ada. Nak bermusuh buat apa? Lebih baik daripada buang karan pergi duk bermusuh dengan dia, kita terang Islam dekat dia. Dia tak mau terima. Itu Allah punya hidayah, Allah pegang. Tak dapat hidayah dekat dia bukan salah kita. Kita explain dekat dia. Kita tak mau musuh dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tak boleh dia masuk Islam pun, dia tak benci Islam pun dah cukup baik. Dia tak mahu Islam pun dia tak benci Islam. Pasal apa? Dia faham. Tuan-tuan, inilah roh kepada agama Islam. Ni. Tajuk akan datang ni, dia akan main tu, Allah suruh kita dengan mereka ni berhujah elok-elok. Terang kat mereka elok-elok. Jangan bagi dia jadi sakit mata dengan tengok kita. Jangan. Terang kat dia elok-elok. Kita boleh mengurangkan bilangan musuh. Itu dah cukup baik. Mengurangkan daripada 10 orang jadi 5 orang. Pasal apa? 5 orang dah faham, dah cukup baik, kerana kita boleh melegakan keadaan kita. Dan akan datang insya-Allah kita akan tengok macam mana stres yang berlaku di dalam dunia pada hari ini. Stres dengan masalah rumah tangga, itu satu stres. Kuliah kita bulan lepas kan di sini, habis-habis sahabat bagi tahu satu kes bunuh diri di sebelah Bertam sana. Habis kuliah kita bulan lepas. Habis-habis sahabat memang ustaz, ada satu bunuh diri. Budak muda lagi. Anak kecil-kecil lagi. Stres tuan-tuan, stres. Duk kerja dengan komitmen duk dalam kepala ni. Dan duk fikir rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, anak sekolah nak kena bayar. Tengok-tengok pi tempat kerja, kena buang kerja. Pasal apa tuan-tuan? Ekonomi tak elok. Ekonomi tak elok. Pihak syarikat, cara paling cepat yang dia boleh buat untuk nak manage keuangan dia sebab ekonomi tak elok ni, buang orang lah. Itu kerja paling cepat dan paling berkesan. Daripada duk tanggung gaji 100 orang, tanggung untuk 70 orang ya. 30 ni PP dapat surat kena fire, balik bawa motor melelong. Sampai di rumah bini kerja, abang ni kita tu tadi orang cari ni sewa tak boleh. Demai dalam kepala. Kurang iman, kurang keyakinan pada agama, dia fikir jalan ringkas. Ambil racun telan. Bawa motor pergi tengah jambatan Pulau Pinang, dive turun. Tuan-tuan, kerana stres, benda tu jadi. Stres di rumah, stres di tempat kerja, stres. Allahu Akbar tuan-tuan. Tolonglah orang Islam ada banyak-banyak hari ini. Tolonglah. Bawa semua dekatkan diri dengan Allah. Quran doa ada, pengajian agama doa ada. Yang ni semua ni boleh bagi sejuk hati, boleh jadi tenteram. Insya-Allah rezeki ada. Pelan-pelan cari, insya-Allah dia dapat balik. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita betulkan niat kita, kita mengaji ni kerana nak cari keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.